Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Atikah Hiu binti Muhammad Rida Hiu berada di Bukit Bayah Sungai Petani Kedah untuk membuat satu wawancara ataupun temu bual bersama rakan pasangan saya di dalam kursus kaunseling pelbagai budaya. Okey, jadi objektif kita pada hari ini adalah untuk mengetahui latar belakang budaya rakan pasangan saya itu, adakah terdapat perbezaan dengan orang lain ataupun tidak. Jadi, mari kita saksikan. Hai, Assalamualaikum dan kembali bersama saya Nur Atikah dan juga sahabat saya Nur Atikah juga. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Atikah binti Idrus. Okey, jadi saya mungkin kenal lah Atikah ni, tapi rakan-rakan saya yang lain tu tak kenal anda lagi. Jadi boleh tak perkenalkan sikit diri Atikah ni? Okey, terlebih dahulu terima kasih. Okey, nama saya Nur Atikah binti Idrus. Okey, saya merupakan pelajar bimbingan kaunseling, pendidikan bimbingan kaunseling di Universiti Utara Malaysia. Sekarang ni saya berada di tahun 3 dan juga saya berusia 22 tahun. Okey, jadi kita dah kenal sikit Atikah macam mana. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama lah, ataupun pada sesi pertama tu kita nak tahu demografi Atikah ni macam mana. Jadi okey, pertama sekali saya nak tahu tentang status ekonomi keluarga Atikah lah. Okey, terima kasih. Okey, bercakap pasal status ekonomi saya. Okey, saya ni lahir daripada keluarga yang cukup bersifat sederhana tapi cukup. Jadi kita kembali kepada soalan yang kedua, iaitu saya nak tahu Atikah rasa macam Atikah cakap Atikah anak yang kedua kan daripada tiga beradik. Ada dua orang kakak, iaitu kakak Atikah, Atikah dengan adik lelaki Atikah. Ya, saya. Okey, jadi saya nak tahulah Atikah rasa kan Atikah ni perwatak Atikah lebih kepada feminin ataupun maskulin? Maksudnya lebih kepada perempuan ke macam lelaki sikit ke? Okey, bercakap pasal peranan feminin ataupun maskulin, saya ni dah memang jantina perempuan, jadi saya boleh cakap lah yang saya ni bersifat feminin. Sebab mungkin dari segi perwatakan saya ni lebih suka kepada melakukan perkara-perkara yang bersifat kewanitaan. Dan saya tak terlalu kepada bersifat maskulin. Maksudnya saya tak suka benda-benda yang kasar, benda-benda yang terlalu menampakkan perwatakan lelaki itu sendiri. Sebab saya suka untuk bersifat macam lebih bersopan santun mungkin. Kemudian kita suka buat kerja rumah sebagai seorang perempuan. Kemudian kita akan tolong ibu ayah kita. Kita akan buat kerja-kerja yang menampakkan yang kita ni feminin. Kita tak akan buat benda-benda yang terlalu ekstrim kan, macam yang lelaki. Okey, tadi kita nak pergi pada soalan seterusnya, iaitu soalan okey. Atikah buat banyak kerja rumah kan. So apa peranan lain lagi Atikah dalam keluarga Atikah tu sendiri? Okey, kalau macam cakap pasal peranan, okey. Jujurlah Atikah cakap, Atikah hanya biasa duduk di asrama untuk 2 tahun. Jadi maknanya daripada awal Atikah sejak umur 1 tahun macam tu sehinggalah sekarang umur 22, Atikah banyak duduk dengan ibu ayah berbanding dengan adik-beradik lain. Sebagai seorang anak tu memang banyaklah di rumah kan. Contohnya saya lebih rapat dengan ayah saya banyak buat kerja rumah, kemudian saya banyak bantu ayah saya, bantu ibu saya. Jadi nak cakap peranan anak tu memang banyak. Kalau tadi Atikah dah cakap Atikah masuk U semua tu kan. Jadi Atikah ni aktif tak dalam bidang macam dalam bidang kelab, persatuan? Sebab nampak Atikah ni nampak aktif. Macam mana? Boleh ceritakan sikit tak pengalaman-pengalaman kalau Atikah ada? Okey. Macam semester lepas Atikah ada banyak join persatuan. Dan Atikah rasa macam Atikah cukup bersyukur untuk pencapaian di mana Atikah join Persatuan Innova. Atikah dapat ke Cambodia waktu tu untuk buat aktiviti sukarelawan. Itulah Atikah rasa pengalaman paling berharga, dan di mana Atikah macam kalau aku tak masuk persatuan tu aku tak akan dapat peluang untuk ke Cambodia. Di samping tu Atikah macam banyak juga join sebagai jawatan kuasa kan, macam kita jadi AJK untuk program-program. Itulah Atikah rasa macam okey, ini sebagai permulaan untuk aku untuk belajar lebih dalam kan. Kalau macam jadi kat sini kita boleh nampak lah, kalau dengan Atikah tadi kita pergi ke orang Cambodia, dia boleh nampak budaya di Cambodia macam mana kita perlu adapt kita as Melayu
nak adapt dengan budaya mereka dekat sana kan. Jadi itu dah tamat sesi pertama kita. Kita pada sesi yang kedua itu saya nak tahu lebih lanjut lah apa persepsi Atikah tentang kaunseling pelbagai budaya. Jadi sebelum Atikah cakap Atikah masuk bidang kaunseling dekat UUM kan. Jadi apa persepsi Atikah lah tentang kaunseling ni? Okey, kalau nak cakap pasal kaunseling tu, kita tahu seorang klien berhadapan dengan seorang kaunselor untuk menceritakan masalah ataupun mengadakan sesi perhubungan macam itulah kan. Mana kaunselor akan bantu klien. Okey, kalau bagi Atikah, persepsi seorang kaunselor, okey, sangat pentinglah untuk kaunselor tu jaga perhubungan dengan klien dia sendiri. Dalam Malaysia ni kita ada India, kita ada China. Jadi saya rasa pentinglah untuk seorang kaunselor tu mahir. Okey, mahir tu maksud saya bukan setakat mahir dalam skill kaunseling dia saja, dalam satu budaya yang sama, tapi kita kena tahu juga pasal untuk kaum Cina, kaum India kan. Jadi saya rasa penting untuk kaunselor tu lebih cakna, kaumnya lebih terima lah kan, lebih terima, macam bersifat terima dengan kaunselor. Lebih terbuka. Lebih terbuka sebab kita tak tahu kadang peribadi India macam mana, peribadi Cina macam mana kan. Melayu mungkin sama-sama kaunselor sebab majoriti kaunselor kan Melayu kan. Jadi saya rasa penting lah dari segi perspektif. Saya rasa macam seorang kaunselor tu memang kena bertingkah laku secara sosial lah. Okey, jadi pada pandangan Atikah lah, apa yang kat kaunselor perlu ada? Macam kalau bagi saya lah kan, sikap tu mesti kita nak cakap pasal perbuatan kan. Perbuatan, benda yang kita nampak lah dari segi fizikal kan. Dan saya rasa kaunselor dia perlulah bersifat terbuka lah. Kalau nak terima klien kan, dia perlu terima klien dengan baik. Macam tanpa berfikir tentang klien ni India ni, tak malah mesti dia ada masalah. Contoh masalah dadah kot, tak malah. Tu saya tak macam, sebagai seorang kaunselor mungkin kaunselor perlu bersikap menerima lah kan. Menerima tanpa syarat. Menerima tanpa syarat. Lepas tu kaunselor memang kena sentiasa aktif kan. Macam kalau boleh jangan bersifat bias kan. Kita kena sentiasa macam bersikap terbuka, layan sama rata, mesra. Okey. Dan soalan terakhir saya pada hari ini adalah apa persepsi Atikah tentang kaunselor perlu tahu tak tentang pengetahuan asas pasal pelbagai budaya ni? Okey, kalau secara kasarnya memang penting. Okey, secara kasar dan secara umum lah, kita secara full lah, seorang kaunselor tu memang penting. Dan saya rasa untuk kita belajar tentang pelbagai budaya ni sangat penting. Sebab dia bantu kaunselor untuk lebih cakna kepada benda-benda yang bersifat sensitivity. Kita kena jaga sensitivity tau. Macam kadang sebagai seorang kaunselor tu, jadi saya rasa penting lah untuk belajar pengalaman pasal budaya orang ni kan. Okay, jadi kat sini kita dah nampak demografi kawan saya ini, sahabat saya ini, dan kita boleh nampak persepsi rakan saya tentang kaunseling pelbagai budaya. Okay, jadi setakat itu sahaja daripada saya. Mengganggu masa waktu malam Cik Atikah kan. Okey, jadi antara soalan tersebut adalah saya ingin bertanya, adakah berkenaan tentang keturunan ataupun bangsa Cik Atikah sendiri. Jadi Cik Atikah ni adakah memang daripada dulu ataupun daripada zaman nenek moyang Cik Atikah memang berbangsa Melayu ataupun terdapat perkahwinan campur di situ? Okey, kalau bercakap berkenaan dengan keturunan, okey, saya berasal daripada alus Kedah dan juga Kepala Batas Kedah. Kedua-duanya memang daripada awal, daripada nenek moyang lagi, nenek dan juga mak memang pure Melayu, kan ada pencampuran mana-mana budaya. Dan saya rasa masih seorang Melayu Tuding. Okey, Melayu Tuding kampung lah, kampung Melayu. Tak ada pencampuran mana-mana lagi lah setakat ni. Okay, maksudnya dekat sini bila kita cakap berbangsa Melayu, dia mestilah sinonim dengan yang beragama Islam, betul? Jadi jawab yang kedua saya sebenarnya, iaitu memang Cik Atikah ni memang berketurunan Islam lah kan, yang berketurunan beragama Islam. Okey, jadi kita pergi pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang terakhir adalah mengenai persepsi Cik Atikah sendiri terhadap saya. Okey, secara jujurnya dapat saya katakan, persepsi saya terhadap Cik Nur Atikah Yu pada kali ini yang mewawancara saya, jujurnya dapat saya katakan Cik Nur Atikah ini memang seorang yang bertanggungjawab ataupun seorang pelajar yang betul-betul bertanggungjawab terhadap
ibu bapa, terhadap keluarga, terhadap universiti, rakan-rakan dan sebagainya. Okey, kalau nak relate ataupun nak kaitkan dengan universiti, Cik Nur Atikah memang sangat-sangat berdisiplin, okey, di mana sangat puntual kepada masa, kelas, aturan pembelajaran dan pengajaran dan sebagainya. Seorang yang sangat menghormati guru-guru, sangat menghormati kepada tenaga pengajar, rakan-rakan, dan betul lah kalau kita ada masa untuk bersembang ataupun berborak memang sangat-sangat bagus. Kemudian kalau kita ada masa untuk pembelajaran pun kita sangat-sangat berkualiti, kita sangat fokus kepada pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi saya rasa Cik Nur Atikah ini memang banyak membantu kawan-kawan, terutamanya dari segi pengajaran dan pembelajaran. Itu memang saya nak highlight lah, sebab dari segi pengajaran saya mengaku saya memang seorang yang kadang saya agak slow untuk pick up benda-benda baru. Tapi bila ada Cik Nur Atikah you, saya rasa macam saya ada backbone kekuatan lah untuk saya buat macam-macam perkara. Kerana saya rasa saya dapat kepastian. Setiap tindakan saya akan mengikut kepada kepastian rakan-rakan saya yang lain. Jadi saya rasa macam adanya Cik Nur Atikah ni memang saya rasa sentiasa bersemangat untuk teruskan buat benda-benda yang saya rasa macam yang memberikan kita punya keyakinan lah kalau kita nak buat sesuatu. Okey, terima kasih Cik Atikah atas persepsi Cik Atikah itu. Jadi bagi saya pula, persepsi saya terhadap Cik Atikah, bagi saya Cik Atikah seorang yang matang, seorang yang juga berdisiplin, seorang yang berdikari terutamanya, dan seorang yang macam sentiasa memberikan vibe-vibe positif, orang cakap sentiasa memberikan satu aura yang positif. Okey, sebab apa yang saya boleh cakap kat sini, sebab sepanjang perkenalan kita tu saya boleh cakap lah, Atikah ni dia kalau dalam family, Atikah ni memang berperwatakan dia macam kakak-kakak, banding dengan saya ni dia macam perwatakan macam adik-adik. Okey, jadi kat sini saya boleh cakap lah, kita berdua ni sentiasa ada di antara macam kita sentiasa macam always have each other, macam tu, macam kurang Atikah kurang kat sini, saya tambah kat sini, saya kurang dekat sini, Atikah tambah kat situ kan. And lagi satu yang saya boleh cakap ni, Atikah seorang yang sangat aktif lah, maksudnya dia bila dia seorang yang aktif, mestilah dia macam seorang yang peramah, seorang yang macam easy going apa semua tu kan. Dia macam mana, dia senang lah untuk dekati kan, macam tu. Sebab Atikah sendiri pun Atikah banyak join club apa semua kan. Lepas tu Atikah juga macam mana macam watak Atikah ni dia seronok lah nak berkawan, seronok sangat nak berkawan dengan Cik Atikah. Dan sepanjang kita berkawan ni banyak benda-benda positif yang saya boleh ambil dan saya boleh pelajari lah daripada Cik Atikah sendiri. Okey, jadi saya rasa setakat itu sajalah untuk soalan tambahan saya. Sekian itu sahaja daripada saya dalam mewawancara sahabat saya untuk melengkapkan kursus kaunseling pelbagai budaya. Jadi jumpa lagi.